ya, yang kebanyakannya di pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini yang merupakan pertemuan buat kali yang ke-24, siri yang ke-24. Alhamdulillah, Allah sentiasa mencurahkan rahmat, memberikan kita keizinan, memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik untuk kita sama-sama menambahkan pengetahuan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, kita mendalamkan ilmu kita dengan kita mempelajari tentang makhluk yang bersayap, iaitu para malaikat. Petang ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab yang ke-8, yang mana pada minggu lepas, kuliah yang lalu, kita telah menceritakan tentang bab yang ke-7. Jadi petang ni kita akan masuk kepada bab yang ke-8. Bab yang ke-8 adalah bab yang menceritakan tentang apakah kewajipan seorang yang beriman, apa yang dia perlu lakukan, apa yang perlu dia buat bagi memastikan para malaikat itu sentiasa dekat dengan kita semua. Jadi perkara yang ke-8 ini kita akan bincangkan ada 4 topik di bawahnya. Yang pertama, menjauhi dosa dan maksiat. Yang kedua, memakai wangian. Yang ketiga, tidak meludah ke kanan semasa solat. Dan yang keempat, mencintai para malaikat. Jadi 4 perkara ini insya-Allah kita akan bincangkan pada petang ini. Cuma saya tidak dapat nak sertakan bersama nota rujukan. Jadi saya mohon yang sebaik tentera perempuan untuk membuat catatan di mana saja nota ataupun ruang catatan yang biasa tuan-tuan catat bagi setiap pengisian-pengisian dalam majlis ilmu. Jadi kita terus kepada bab yang ke-8. Okey, bab ke-8 ni saya akan mulakan terlebih dahulu dengan tajuk menjauhi dosa dan maksiat. Kenapa kita perlu menjauhi dosa dan maksiat? Kerana dosa dan maksiat ini menyebabkan kita semua dijauhkan oleh Allah dengan para malaikat. Sepatutnya malaikat ni kita kena dekat. Patutnya kita nak malaikat ni datang rumah kita. Kita nak malaikat ni sentiasa mendoakan kita. Tetapi ada perkara-perkara yang kita lakukan menyebabkan para malaikat ni dia akan menjauhi manusia. Okey, apakah perkara-perkara tersebut? Perkara-perkara tersebut yang boleh menjauhkan kita daripada para malaikat, saya akan sebutkan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau sempat salin. Okey, perkara pertama yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, kita nak bincang tentang kedatangan para malaikat ke dalam rumah kita. Jadi kita nak malaikat ni dekat dengan kita, dekat dengan orang beriman. Kalau kita pelajari tentang para malaikat, dan kita pun telah ada sebagainya kita dah belajar, Allah Ta'ala menugaskan malaikat ni memang ia dekat dengan manusia. Tak dapat dipisahkan dengan malaikat.
Ada malaikat yang selalu dekat dengan kita, memang tak dapat dipisahkan, seperti malaikat pencatat amal, kiraman katibin, malaikat katabah, iaitu malaikat mencatat amal. Malaikat ni dia tidak, maksudnya dia akan sentiasa bersama dengan kita dalam apa pun jua keadaan. Kita buat pahala ke, dia ada. Kita buat dosa ke, dia ada. Sebab malaikat ni adalah malaikat pencatat amal. Tetapi ada malaikat-malaikat yang dia sepatutnya datang, berikan, bawa keberkatan, bawa rahmat kepada kita, tetapi perbuatan kita telah menyebabkan malaikat rahmat, malaikat yang bawa berkat, malaikat yang suka dengan majlis zikir, malaikat tu dia tak datang. Kenapa? Kerana ada halangan-halangan yang menyebabkan malaikat rahmat, malaikat yang bawa berkat tak datang kepada kita. Jadi hadis yang masyhur, hadis yang kita biasa dengar dalam hadis yang sahih, seperti mana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Tidak dimasuki malaikah ke dalam rumah yang dalam rumah tersebut mempunyai anjing dan juga mempunyai gambar. Ini Sahih Al-Bukhari. Kalau kita baca dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tamathilu. Tidak dimasuki oleh para malaikat mana-mana rumah yang padanya ada anjing dan juga adanya patung-patung. Hadis yang saya sebut yang kedua ini adalah hadis riwayat Muslim. Bahkan pernah berlaku di zaman Nabi SAW, yang Nabi ini sebenarnya pernah menanti-nanti kedatangan malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril tak datang ke rumah Nabi. Sebenarnya bukan malaikat itu tak nak datang, malaikat tu dia tak nak masuk, malaikat Jibril tak nak masuk. Sebab apa? Setelah Jibril memberitahu kepada Nabi SAW, ni dalam riwayat Bukhari, Jibril kata apa? Dia kata, inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kalbu. Jibril kata, bukan kami tak mau masuk, sesungguhnya kami, Jibril dia mewakili dirinya menyebut untuk para malaikat ni tidak memasuki rumah di dalamnya ada gambar dan di dalamnya ada anjing. Okey. Isu tentang gambar, ini adalah gambar-gambar yang berbentuk gambar orang bernyawa, gambar yang digantung, khususnya yang dijadikan sebagai tanda kemuliaan. Gambar-gambar seperti itu, kalau boleh, jangan ia digantung. Para ulama mencadangkan supaya dia disimpan di tempat yang tidak terbuka. Tapi kalau gambar haiwan, kalau gambar pokok-pokok, kalau gambar benda-benda yang tidak bernyawa, ia tidaklah dibicarakan. Dia terkecuali dalam hadis ini. Begitu juga dengan anjing. Melainkan kalau ada anjing-anjing yang memang biasanya anjing ni yang dimasukkan adalah anjing peliharaan. Seperti mana orang memelihara kucing, tapi ada orang dia memelihara anjing. Yang memelihara anjing seperti ini,
memang malaikat rahmat, malaikat yang nak bawa berkat akan masuk kepada rumah-rumah yang ada anjing. Seperti mana hadis yang telah pun kita bincangkan. Okay. Kemudian kalau kita baca dalam hadis tadi juga menyebutkan tentang gambar kita sebut, tentang anjing pun kita dah sebut. Okey, kalau kita baca di dalam hadis lain, ada Nabi SAW menyebutkan dalam hadis lain Nabi menyebutkan Nabi kata ada 3 perkara la taqrabuhumul malaikah. Ada 3 orang yang malaikat tidak akan mendekati mereka. Daripada 3 tu, satu daripadanya adalah orang yang mabuk. Kemudian yang lain, Nabi kata tentang orang yang berjunub. Orang yang berjunub ni maksudnya orang yang belum lagi ia mandi wajib. Orang yang masih dalam junub, malaikat takkan dekat dengannya. Okay, hadis dia bunyi seperti itu. Tapi kita kena perincikan. Apa maksud malaikat takkan dekat dengan orang yang masih dalam keadaan dia berjunub? Okay. Saya nak tuan-tuan dan perempuan kalau boleh, tuan-tuan dan perempuan kalau boleh tuan-tuan print, tuan-tuan cetak fatwa tajuk ni sekejap ya. Saya tunjukkan tuan-tuan dan perempuan maklumat ini. Okey. Tuan-tuan dan perempuan biasakan membuka dalam laman sesawang Jabatan Mufti Wilayah. Saya tunjukkan tuan-tuan dan perempuan. Okey, sekejap. Okey, tuan-tuan nampak tak ni? Apa fatwa yang saya sedang bincangkan? Nampak tak tajuk? Kejap saya buka suara. Nampak tak tajuk? Benarkah malaikat tidak masuk ke dalam rumah orang yang dalam keadaan berjunub? Nampak, Ustaz. Nampak. Okey. Dia dekat Al-Kafi lil Fatawa bilangan 1626. Okey, inilah di antara maklumat yang kita nak belajar juga pada petang ini. Tengok pada artikel dia kan. Betul tak malaikat tak masuk ke rumah orang keadaan berjunub? Dalam hadis tu betul. Kita tengok dulu hadis rujukan dia. Okey, kita terus pergi kepada hadis ni. Kalau kita tengok dalam hadis yang dipaparkan adalah hadis riwayat An-Nasa'i, yang mana Nabi SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat padanya gambar anjing dan juga orang yang berjunub. Apa maksud orang yang berjunub ni? Okey. Apabila kita baca junub ni, okey, kita tahu maksudnya orang yang dalam keadaan belum lagi dia membersihkan diri dia. Tapi malaikat yang tak masuk tu malaikat apa? Okey, tengok pada ulasan ni. Para ulama hadis apabila mensyarahkan, iaitu menghuraikan hadis ini, mereka mengatakan malaikat yang dimaksudkan tidak masuk adalah malaikat rahmat, bukannya malaikat penjaga amal, dan bukan juga malaikat maut. Maksud dia, kita sebutkan tadi, kalau malaikat pencatat amal, kat mana-mana pun, apa pun keadaan kita, dia akan datang. Begitu juga dengan malaikat maut. Sampai waktu kita mati dalam keadaan baik ke buruk ke, tetap dia akan sampai. Tapi malaikat rahmat, malaikat yang bawa berkat, dia tak akan dekat kepada 3 orang, kepada perkara-perkara ini, termasuk orang yang berjunub. Okey, kita baca lagi. Okey. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, ini Imam Al-Khattabi ni dia adalah ulama hadis. Beliau memberi ulasan kepada hadis tadi. Dia kata yang dimaksudkan dengan malaikat di sini adalah mereka yang turun membawa berkat, malaikat yang datang bawa rahmat,
bukan malaikat hafazah. Hafazah ni salah satu maksudnya adalah malaikat penjaga amal. Okey, kerana sesungguhnya mereka sama sekali tidak akan terpisah dari orang yang berjunub ataupun orang yang tidak berjunub. Okey, kita faham. Tapi belum dapat jawapan lagi. Apa maksud orang yang berjunub tadi? Yang masih dalam keadaan junub tadi. Okey, kita baca lagi. Okey, dalam Umdah Al-Qari. Okey, Syekh Badaruddin Al-Aini beliau mengatakan yang dimasukkan dengan junub dalam hadis ini adalah individu yang mengambil mudah dalam isu mandi junub dan menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan sehingga membawa dia kepada terlepas satu solat, bahkan membawa kepada terlepasnya beberapa solat. Jadi Syekh Badruddin Al-Aini dia kaitkan malaikat rahmat, malaikat berkat yang takkan dekat dengan orang yang belum lagi mandi wajib tu. Mereka ni siapa? Rupa-rupanya kata Syekh Badruddin Al-Aini, orang yang belum mandi wajib ni, jika orang yang suka macam lengah-lengah kan, macam malas nak bersihkan diri dia, boleh menyebabkan dia akan tinggal solat. Sebab apa? Sebab kalau dia tak mandi wajib lagi, macam mana dia nak solat? Melainkan dia kena mandi wajib dulu. Okey, lepas tu beliau mengatakan lagi, dan bukanlah yang dimaksudkan oleh hadis ini bagi mereka yang melewatkan mandi wajib, tetapi dia ada niat untuk kerjakan salat. Ataupun yang dimaksudkan dari hadis ini ialah mereka yang tidak mengangkat hadasnya secara menyeluruh atau secara sebahagian. Ini kerana seorang yang berwuduk maka telah terangkat sebahagian dari hadas dari dirinya. Okay, maksudnya begini. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang malaikat rahmat, malaikat berkat tidak dekat dengan orang yang masih lagi belum mandi wajib, ada dua. Yang pertama, maksudnya orang yang lengah-lengahkan mandi wajib kerana yang boleh membawa kepada dia tak dapat mengerjakan solat. Makna yang kedua, orang yang maksud dekat sini adalah kalau baca dan bukan maksud mereka boleh untuk menjadi atau yang okey, maksud bukan dua, ada satu je, ada satu. Maksudnya di sini terkecuali. Maksudnya kalau orang itu dia lewatkan daripada dia mandi wajib, maka ia saya sebut mandi wajib ni dia ada banyak sebab dia, tapi salah satunya adalah junub lah. Maksudnya hadis ini bukanlah merujuk kepada orang yang melewatkan untuk dia mandi wajib tu. Tapi hadis ini dia terikat dengan orang yang masih berjunub, yang belum mandi wajib sehingga menyebabkan dia tidak mengerjakan solat fardunya. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Lepas tu kalau kita baca ulasan lagi, okey, baca dekat sini, kesimpulan dia kata, justru makna golongan berjunub dalam hadis di atas bukanlah difahami secara baca je hadis tu terus kita kata siapa tak mandi wajib selepas berjunub, malaikat tak dekat dengan dia. Tak boleh kita tafsirkan seperti itu. Namun ia dikhususkan kepada mereka yang memandang rendah kepada mandi wajib dengan meninggalkan ia secara terus dan membawa kepada meninggalkan salat. Jelas hadis itu.
Kenapa? Kenapa kita tak boleh tafsirkan hadis tu bagi orang yang melewatkan mandi wajib? Sebab Nabi SAW sendiri dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sendiri pernah, Nabi sendiri kalau kita tengok dalam hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Rasulullah SAW yanam, Nabi dalam keadaan Nabi tidur, wa huwa junubun, dalam keadaan Nabi berjunub, min ghairi ayyamas sama'an, tanpa menyentuh air, maknanya tanpa Nabi mandi. Sebab ada hadis Nabi sendiri pun pernah tidur tanpa Nabi membersihkan dirinya, maksudnya mandi wajib. Jadi hadis tadi tidak boleh ditafsirkan bagi sesiapa yang melewatkan mandi wajibnya. Tetapi yang malaikat takkan dekat dengan dia bagi siapa-siapa yang melewatkan mandi wajib sehingga menyebabkan dia meninggalkan ibadat solatnya. Okey, jelas atau perempuan? Okey, namun begitu, kalau kita belajar dalam sunnah Nabi SAW, paling terbaik kita berwuduklah terlebih dahulu. Kalau kita tak nak mandi terlebih dahulu, kita berwuduk. Itu yang paling afdal. Tapi tak salah jika kita melewatkan untuk mandi wajib. Tapi yang salah, melewat-lewatkan sehingga menyebabkan kita tertinggal waktu solat. Yang seperti itulah malaikat rahmat, malaikat yang bawa berkat, seperti mana kata Al-Imam Al-Khattabi, tidak akan datang kepada orang tersebut. Jadi inilah kesimpulannya penutup dia. Okey, faham tentang hadis orang yang mandi junub tadi. Okey, jadi kesimpulan kita dapat yang pertama tadi, apa dia? Rumah yang ada padanya gambar-gambar orang, gambar-gambar haiwan yang bernyawa. Kemudian yang ada patung-patung. Dan yang berikutnya, patung-patung tadi dia pun terikat ya. Dia terikat kepada patung-patung yang sekadar dijadikan hiasan, sekadar yang dianggap sebagai kemuliaan, dimuliakan. Okay, yang itu kalau boleh dielakkan. Termasuklah rumah-rumah yang ada padanya anjing, termasuk dalam hadis ini bagi sesiapa yang melewatkan mandi wajibnya sehingga menyebabkan ganggu pada ibadat solatnya. Okey, kalau kita jelas ya tentang perkara yang pertama yang menyebabkan kita telah buat gangguan kepada malaikat, sedangkan kita nak malaikat rahmat dekat dengan kita, kita nak malaikat yang datang bawa berkat, datang kepada kita membawa berkat. Tetapi sebabkan perbuatan kita tadi tu telah menghalang malaikat-malaikat ni datang kepada kita semua. Okey. Jadi kita pergi kepada perkara yang kedua. Okay. Perkara yang kedua ni yang dikaitkan dengan bau-bauan yang sensitif. Para malaikat ni sangat sensitif pada bau-bauan yang tertentu. Kita nampak macam simple, tapi sebenarnya boleh mengganggu para malaikat. Okey. Bau-bauan tu saya ada dah print siap-siap nak tunjukkan pada tuan-tuan perempuan. Sekejap saya tunjukkan hadisnya. Okey, saya tunjukkan. Jadi saya gunakan artikel bagi Jabatan Mufti ni sebagai nota. Okey, saya tunjukkan satu lagi. Saya nak minta kejap ya. Saya nak tunjukkan satu lagi, isu dia adalah
Isu dia tentang mulut berbau busuk. Ni. Sensitif juga malaikat ni sebenarnya. Kita tengok kat mana tu. Okey, jumpa tak tajuk yang saya paparkan ni. Hukum hadir ke masjid selepas hisab rukuk atau selepas memakan makanan berbau. Nampak tak? Nampak, Ustaz. Okey. Inilah juga yang boleh menghalang, yang boleh mengganggu para malaikat. Okey. Kita bukan nak bincang isu tentang isap rukuk ya. Kita nak bincang tentang perbuatan yang boleh menyebabkan para malaikat ini jauh daripada manusia yang dikaitkan dengan bauan. Okay, kita tengok apa hadis yang dirujuk. Okey. Kalau kita baca dekat sini, alright. Kita tengok dekat sini. Okey, hadis yang dinukilkan riwayat Al-Bukhari. Sabda Nabi SAW, "Man akala min hadhihi syajarah." Sesiapa yang makan dari pohon ini. Nabi yang dimasukkan di sini adalah al-thawma, iaitu bawang putih. Okey, dalam tak? Okey, dalam maksudnya adalah bawang putih. Okey, kalau kita baca dalam hadis lain tapi bukan dalam artikel ni. Sebab artikel ni dia bawa satu bawang je. Tapi kalau kita himpunkan semua hadis yang makanan yang menyebabkan berbau ni, ada hadis tersebut Nabi kata siapa yang memakan al-basal. Basal ni bawang merah. Basal. Kalau al-thawm bukan huruf tha. Al-thawma iaitu bawang putih. Dia termasuklah petai ke cering ke yang berbau tu. Nabi pesan. Nabi kata apa? Fala yaqrabanna masjidana. Jangan kamu mendekati masjid-masjid kami. Maknanya Nabi tak bagi orang tu pergi masjid. Kalau mulutnya berbau makanan, bau bawang putih ke, bau al-basal, bau bawang merah ke, Nabi tak bagi. Cuma artikel dalam artikel ni dia tak bawa pasal malaikat tu. Ni tapi di riwayat Bukhari. Kalau dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, hadis tu dia ada sambungan dia. Kenapa Nabi tak bagi dia dekat dengan masjid-masjid kami? Hadis ni sampai sini je kan, sampai masjid. Sebenarnya dia ada sambungan lagi ni. Hadis lain lah. Kalau sambungan hadis tu yang lain, Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ, kerana sesungguhnya para malaikah tata'adza, terganggu, mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya para malaikat ni dia terganggu seperti terganggunya anak-anak Adam. Jelas maksud dia? Makna dia hadis yang melarang datang ke masjid kalau mulutnya masih berbau. Di zaman dulu memang kalau makan bawang merah, bawang putih kan akan menyebabkan mulut mereka berbau. Kenapa Nabi kata jangan dekat dengan masjid kan? Maknanya jangan datang masjid tu. Okey. Kerana apa? Kerana mengganggu malaikat. Sebab masjid kan para malaikat datang. Rumah Allah. Malaikat ni dia suka dengan zikir, dia suka dengar orang mengaji, dia datang waktu salat. Nanti kita akan sebut malaikat duduk waktu salat. Dia duduk kat sebelah mana? Dia duduk sebelah kanan. Lagi saya akan sebut hadis dia. Tapi akibat perbuatan anak Adam yang tak ada ilmu ni, dia tak bersihkan mulut dia selepas dia makan benda-benda ini, menyebabkan malaikat tu terganggu. Kita telah menyakitkan perasaan malaikat tu. Malaikat dia terganggu, dia rasa tak senang. Seperti mana manusia lain pun akan terganggu. Hebat Islam. Kan? Islam ni
Islam ni sampaikan nak mengganggu orang lain pun Islam tak benarkan. Kan ni bukan nak pergi mana ni, pergi masjid ni. Nak pergi solat ni, tapi kalau boleh mengganggu orang, menyakiti perasaan orang, Nabi tak bagi. Begitu juga kepada para malaikah. Jadi kita bacalah dekat artikel ni, kita baca lagi. Kenapa Nabi tak bagi tu? Apa hikmah dia? Okey. Mengatakan, dia kata fiqh ataupun dia kata faedah yang boleh didapat dari hadis ni adalah dilarang bagi seseorang yang memakan makanan berbau busuk untuk menghadirkan diri ke masjid bagi solat berjamaah. Kenapa? Kerana solat berjamaah ni bukan semata-mata nak jaga hubungan kita dengan Allah, dalam masa yang sama nak jaga hubungan kita dengan manusia-manusia yang lain. Islam agama yang meraihkan perasaan dan keselesaan orang lain. Justru itu dilarang bagi mereka yang baru lepas memakan makanan yang berbau untuk hadir ke masjid ataupun tempat-tempat ibadat yang pada itu ada ramai orang. Okey, baca ulasan Imam Nawawi. Imam Nawawi ketika mengulas hadis tadi ni, beliau mengatakan para ulama mengkiaskan hadis ini bukan sekadar dekat masjid, tapi tempat-tempat solat yang lain walaupun luar daripada masjid. Seperti dia kata musalla hari raya. Musalla hari raya ni maksudnya macam dekat padang. Kalau ketika solat jenazah dan seumpamanya daripada tempat-tempat orang ramai berkumpul untuk melakukan ibadat. Macam tu juga kata Al-Imam Nawawi, kalau kita duduk ramai-ramai tengah menuntut ilmu, majlis zikir, kenduri-kenduri kahwin dan sebagainya. Namun tak termasuk apabila berada di pasar-pasar. Okay, ini ulasan Al-Imam An-Nawawi. Lepas tu isunya bukanlah masalah makan bawang putih dan bawang merah, sebab kalau kita orang Melayu ni jarang makan bawang ni. Kalau setengah-setengahnya memang dia makan bawang kan. Tapi itu contoh dia. Maksudnya apa sahaja yang berbau termasuklah seperti rokok yang boleh menghasilkan bau yang busuk, yang boleh mengganggu dan mengganggu pada orang lain datang solat berjamaah. Okey, ini jawapannya. Okey, sebenarnya dia nak tanya tentang apa? Nak tanya hukum tentang hadir ke masjid selepas isap rokok. Tapi kalau sudah dibuang bau itu, maksudnya dah gosok gigi ke dah hilang bau tu, maka bolehlah hadir ke masjid dan tidak akan mengganggu manusia lain, termasuklah para malaikah. Kita nampak macam Masya Allah, hadis ni dia jaga kan, sampaikan maksud hadis ni menjaga menyakiti orang lain dengan bauan. So kena sunnah sebenarnya. Dalam keadaan kita berbau wangi ni satu benda yang sunnah. Jangan sampai berkumpul ramai-ramai menyebabkan orang rasa tak senang diri, kan, tak senang. Jadi jangan menyakiti orang-orang lain dalam bab bau-bauan ni. Okey, lepas ni kena buat satu mesin yang boleh semak. Kan? Oh, ini masih ada bau skala berapa? Contohlah gurau je. Tapi ini kita belajar. Kan? Boleh mengganggu malaikat rupa-rupanya. Ya. Jadi elakkan kita buat mana-mana perbuatan seperti bau-bauan yang sensitif yang boleh mengganggu perasaan malaikat. Okay. Jadi itu yang kedua yang kita nak pelajari pada petang ini. Itu yang kita tengok dalam silibus tadi. Sekejap saya tunjukkan ya nota dia. Okey. Inilah yang saya tunjukkan pada tentang perempuan ni. Yang kita dah belajar bab nombor 8 kan. Menjauhi dosa dan maksiat tadi kita kaitkan dengan rumah yang tak didatangi malaikat rahmat berkat. Yang ini kita kena memakai wangian
terutama datang ke rumah-rumah Allah, datang di tempat-tempat ibadah yang dihadiri oleh ramai orang. Jadi kita nak masuk yang ketiga ni. Cerita tentang meludah semasa solat. Boleh ke meludah semasa solat? Ni kita akan bincangkan. Okey. Kita masuk yang ketiga ni. Tidak meludah ke kanan semasa kita solat. Kenapa tak boleh ludah ke kanan? Okey. Saya dalam masa yang sama, saya nak tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan satu lagi maklumat. Okey, menelan sisa. Okey. Sekejap ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan nampak tak saya paparkan ni? Pak Ustaz. Adakah membatalkan solat sekiranya menelan sisa makanan di celah-celah gigi? Ni ada kaitan dengan tajuk kita nak belajar. Boleh tak? Batal tak solat? Kalau ada makanan yang masih berada di celah gigi waktu solat ni, tiba-tiba keluar sisa makanan tu. So nak buat apa? Nak telan ke atau nak buang makanan tu? Yang nak buang makanan itulah yang kita bahaskan dengan meludah. Contohnya, ada makanan masih tersisa. So nak telan tak boleh waktu solat ni. So nak buat apa? Maka kita boleh meludah dia, keluarkan makanan tu. Nak meludah Ustaz, boleh ke meludah? Okey, kita baca dulu artikel ni. Lepas tu kita kaitkan dengan hadis Nabi SAW. Apa kaitan dengan malaikat? Okey, kita akan bacakan. Okey, nampak kan? Kita gunakan artikel ini sebagai nota rujukannya. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, pertama kita terus baca kepada ulasan para ulama. Kita baca dekat sini terus. Tapi ini tolong letakkan dalam chat link bagi artikel ni, nanti boleh print. Okey, boleh baca. Okey, dekat sini. Okey, kita tengok isunya. Okey, makanan di celahan gigi. Sambil-sambil itu kita belajar hukum, kita belajar fiqh juga. Okey. Tentang makanan berada di celah gigi, ni tambah-tambah lagi kita nak Ramadan kan, lepas buka puasa kan, lepas tu nak sembahyang tarawih. So macam mana ni? Kadang-kadang kan makan banyak sangat, so macam mana? Okey. Al-Imam Nawawi dia sebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan, dan sekiranya makanan yang terlekat di celahan gigi kemudian ditelan makanan tersebut dengan sengaja, ataupun sesuatu yang turun daripada kepala kemudian ditelan secara sengaja, maka batal solatnya tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa tak ada khilaf? Maksudnya makan ketika solat sikit ke banyak memang batal. Okey, beliau mengatakan selain itu, jika dia kata sekiranya menelan sesuatu yang sukar nak halang seperti bercampur dengan air liur dengan makanan. Tadi isu dekat celah gigi kan. Tapi ini kalau dia dah berada dengan air liur, maka air liur tu dah ada makanan. So macam mana dia kata? Dia kata, sekiranya menelan sesuatu yang sukar dihalang seperti bercampurnya air liur dengan makanan tanpa sengaja atau menelan kahak yang sukar untuk buang dia, maka tidak membatalkan solat, dia kata. Okay. Lepas tu, kita baca dekat sini. Okay. Dr. Muhammad Zuhaili yang buat kitab Mu'tamad, kitab Mu'tamad fi Fiqh Asy-Syafi'i mengatakan, okey, sekiranya di antara celahan gigi terdapat sisa makanan yang kadarnya tidak sebesar kacang kuda dan menelannya tanpa disengajakan, tak batal solat lah. Tapi sekiranya sebaliknya, maksudnya dengan sengaja, maka batal solatnya. Tapi kalau menelan air liur, dia tak termasuk di dalam membatalkan solat. Jadi macam mana nak buang kalau ada makanan di celah gigi tu? Inilah cara dia. Cara dia apa?
Cara mengeluarkan makanan dari mulut ketika solat buat apa? Meludah. Cara dia meludah, atau buang makanan tadi tu pada pakaian, tisu atau selendang. Pada pakaian kita tu kita boleh letak dekat pakaian kita. Tapi tuan jangan faham meludah air dia tu maksudnya makanan tadi tu. Makanan yang masih sisa tu nak buat apa dia? Kita boleh meludah dia ataupun kita letakkan makanan tersebut pada pakaian, tisu atau selendang. Kita boleh buat keluar lah. Kalau tisu kita keluarkan. Pakaian. Ini sebenarnya dibuat oleh Nabi SAW dan kita nak kaitkan dengan para malaikat. Kita nak bicara dengan para malaikat. Di sini. Kita baca dalam hadis ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, bahawasanya Nabi SAW terlihat kahak di dinding depan dengan kiblat. Nabi nampak dekat masjid ni ada macam kahak, orang buang kahak tapi lekat dekat dinding depan kiblat. Dan Nabi dia tak suka perbuatan macam tu sampai merah muka Nabi. Nampak Nabi ni macam marah. Tapi Nabi buat apa? Nabi buang juga kahak tu dengan tangan. Nabi kikis kahak tu buang. Lepas tu Nabi pun cakap. Nabi kata, kenapa Nabi marah kahak tu diletak dekat depan kiblat tu, arah depan kiblat tu? Nabi kata, apabila seseorang daripada kamu mendirikan salat, saya tunjukkan dia punya pointer ya, warna merah ni. Nabi kata, sesungguhnya, Nabi kata, apabila seseorang daripada kamu mendirikan salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Ataupun Tuhannya berada di antara dirinya dengan kiblat. Nabi kata kalau kita solat ni, kan Allah tu di depan kita, kita menghadap kiblat, menghadap Allah. Maka tak patutlah seseorang meludah ke arah kiblat. Tapi nak ludah kat mana? Kan depan tak boleh. Tapi Nabi kata ludahlah di sebelah kirinya atau di sebelah kakinya. Jadi yang celah-celah gigi yang ada makanan tadi tu kalau nak buang kat depan tak boleh. Kenapa kat depan tak boleh? Sebab kat depan adanya Allah. Kita sedang bermunajat di hadapan Allah. Nabi tak bagi buang di depan. Menghadap ke arah kiblat tu Nabi tak bagi. Tapi yang Nabi perintahkan buat di sebelah kiri atau sebelah bawah kakinya. Kenapa sebelah kiri? Kenapa Nabi tak kata sebelah kanan? Kita baca dulu hadis ni. Nabi kata kalau nak buang makanan tu buang dekat sebelah kiri atau di bawah kakinya. Kaki tempat kita kangkang tu, kita berdiri tegak tu, buang dekat situ. Ataupun sebelah kiri. Kemudian baginda SAW mengambil hujung selendangnya dan Nabi meludah kemudian melipat bahagian itu. Kemudian Nabi pun kata, atau hendaklah orang itu melakukan seperti ini. Maknanya apa? Maknanya Nabi bagi alternatif yang lain, pilihan lain Nabi bagi. Kalau tak nak meludah ke kiri atau ke bawah kaki di hadapan dia, di bawah kaki dia tu, Nabi kata dia boleh keluarkan makanan tadi tu, ludahan tadi tu di mana? Di selendang dia pakai, pakaian dan sebagainya. Hadis riwayat Bukhari. Tapi hadis ni dia tak sebut pasal malaikat. Kita gunakan hadis ni juga dengan saya baca dalam hadis yang lain. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, Nabi SAW bersabda seperti ini. Dengar baik-baik hadis ni, nanti kita rujuk balik artikel ni. Nabi mengatakan, "Idza qama ahadukum lis-salati." Jika salah seorang daripada kamu sedang salat, fala yabthuq amamahu, maka janganlah dia meludah ke arah depan. Fa innahu yunajillaha ma dama fi musallahu. Dia kata kerana sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah. Seperti mana hadis ni kita belajar tadi,
Maksudnya Nabi kan berada di depan Allah, kan seolah-olah Allah berada di depan kita. Jadi tak boleh nak ludah kat depan. Sebab Allah tu berada di antara diri kita dengan apa? Dengan kiblat. Tu yang Nabi marah tadi, nampak ada kak kat depan kiblat tu. Merah muka Nabi, nampak kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalam hadis yang saya nak baca ni juga, Nabi berikan larangan kedua. Nabi kata, wala an yaminihi, dan jangan pula meludah sebelah kanan. Tapi dalam artikel yang kita rujuk dekat fatwa ni, tak ada. Dia tak sebut sebelah kanan tu. Tapi kalau kita baca hadis lain, Nabi kata, jangan ludah belah kanan, kata Nabi. Kenapa? Ini yang Nabi kata, fa inna an yaminihi malakan, kerana ada satu malaikat berada di sebelah kanannya. Jadi rupa-rupanya Nabi tak bagi meludah sebelah kanan ketika solat. Kenapa? Kerana sebelah tu ada malaikat. Dekat depan tak boleh kerana Allah berada di antara dirinya dengan hamba tu depan solat tu. Tak beradab kita sebab kita sedang bercakap dengan Allah, tiba ludah di depan. Kalau belah kanan pun tak boleh sebab ada malaikat. Jadi Nabi minta meludah di mana? Nabi kata, walakin, tetapi, liyabsuq an shimalihi, dia boleh ludah sebelah kirinya. Kenapa sebelah kiri? Boleh. Para ulama hadis mengatakan di sebelah kiri kita tu sebenarnya adanya qarin kita, syaitan. Duduk sebelah kiri. Nabi kata boleh belah kiri. Hadis tu tidak sebutlah tentang syaitan, tentang qarin, tapi ulama hadis mengatakan kerana di sebelah kiri tu itulah tempat kedudukan syaitan. Kita tahu kan, syaitan dia memang akan mengganggu untuk orang solat. Itu yang kita boleh ingat benda lain ketika solat tu, mengganggu khusyuk kita. Jadi syaitan tu berada sebelah kiri. Lepas tu Nabi suruh sebab belah kiri, ataupun Nabi kata au tahta rijlihi, atau di sebelah bawah kakinya. Okey. Kemudian hadis ni Nabi kata kalau dia dah ludah sebelah kakinya, fayudfinuha, maka dia hendaklah tutup ludahan tadi itu. Okey. Jika kita baca hadis ni, jawapan kenapa kaitan dengan malaikat, Nabi tak bagi ludah di sebelah kanan kerana adanya malaikat. Isu yang kedua yang kita perlu perincikan, boleh ke Ustaz meludah kat masjid sekarang yang ada kapet dan sebagainya? Mari kita baca apa ulasan para ulama dalam artikel ni. Kita baca dekat sini. Apa ulasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Okey ya. Berkenaan hal meludah atau membuang air liur ketika solat di dalam masjid dan di luar masjid, Al-Imam An-Nawawi mengatakan meludah di bawah tapak kaki dan di sebelah kiri ketika solat hanyalah bagi mereka yang mendirikan solat di luar masjid, macam tanah lapang. Itu tak apa. Tapi kalau kita sedang solat di masjid, dalam masjid tu, maka hendaklah menggunakan cara menyapu di baju seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi kita baca Nabi bagi cara kedua, kalau tak nak ludah dia, Nabi ambil dengan hujung selendang dia, kemudian Nabi lipat. Nabi kata ataupun buat macam ni. Okey, jadi kita dapat dah jawapan. Oh, rupa-rupanya Nabi ludah ataupun Nabi buang air liur itu di bahagian kain kerana apa? Kerana kalau bagi tempat yang dalam masjid, tapi kalau luar masjid, tanah lapang, maka boleh meludah dia. Okey. Kita lihat apa kata Imam Badruddin Al-Aini menyatakan dalam ulasan dia. Kenapa dilarang meludah dalam masjid adalah untuk memuliakan masjid tu daripada perkara yang kotor, juga memuliakan arah kiblat. Selain itu, sebaiknya meludahlah sebelah kiri dan jangan meludah di hadapan sesuatu benda yang mulia. Jadi kesimpulan dia apa?
Kesimpulan dia dalam artikel ni mengatakan tertelan sisa makanan yang sedikit tanpa disengajakan maka tidak membatalkan solat. Begitu juga kalau ada sisa makanan yang sudah bercampur dengan air liur serta susah untuk membezakan mana air liur, mana makanan dan tertelan dengan tidak sengaja disebabkan sukar nak menghalangnya maka tidak membatalkan solat. Namun sekiranya tertelan sisa makanan dengan kuantiti yang banyak mengikut anggapan umum sama ada sengaja ke tak sengaja maka batal solatnya. Tapi cara macam ni nak keluarkan. Ini kita bincang tadi. Kalau dia buat solat dalam masjid maka tak boleh ludah di lantai masjid tu. Tetapi meludahlah ke atas baju yang dipakai atau menyapunya pada tisu ataupun kain. Sekiranya melakukan solat selain daripada masjid seperti di rumah, maka dibolehkan untuk meludah ke lantai sebelah kiri atau di bawah kakinya seperti yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbahasan yang kita nak bincang pada perkara yang ketiga. Jelas ke tak jelas? Kita baca maklumat ni, Masya Allah. Rupa-rupanya dalam artikel ni ada maklumat yang kita nak rujuk. Okey. Jelas untuk perkara ketiga? Okey. Yang keempat, kita kena buat apa dengan para malaikat? Kita tengok pada ni. Yang keempat, kita kena mencintai para malaikat. Kita kena ada rasa cinta pada malaikat. Kita tidak boleh ada perasaan benci dengan malaikat. Mana-mana pun. Kita kena ada perasaan cinta pada malaikat. Kita tak mau jadi macam macam orang Yahudi yang mereka ni membenci malaikat Jibril. Mereka ada yang membenci malaikat Mikail. Kalau nak rujuk ayat Quran yang kata adakah manusia yang membenci malaikat Jibril, malaikat Mikail ni? Jawapannya ada. Dia sama macam para nabi lah. Kita tak boleh sayang malaikat Jibril, kita benci kat malaikat maut. Kita benci dekat malaikat pencatat amal. Tak boleh. Kita kena mencintai kesemua hamba Allah yang mereka ni adalah hamba Allah yang baik. Tak pernah buat dosa, tak pernah langgar perintah Allah. Itulah perkara yang keempat. Jadi kalau rujuk ayat Quran, tuan-tuan lihat suratul Baqarah. Okay, suratul Baqarah ayat 97 dengan ayat nombor 98. Ayat 97 dengan ayat nombor 98 dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang ada orang yang menjadi musuh kepada Jibril. Jadi siapa-siapa yang bermusuh kepada malaikat Allah, para rasul, pada Jibril dengan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah itu adalah musuh bagi orang-orang kafir. Jadi habislah 4 perkara yang wajib yang perlu kita lakukan. Jadi yang pertama dikaitkan dengan kedatangan malaikat membawa rahmat dan berkat ke dalam rumah kita. Yang kedua, malaikat yang mengikuti ibadat-ibadat yang dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti dalam masjid dan sebagainya. Okey. Yang ketiga berkaitan dengan kita nak membuang sisa makanan, nak meludah, jangan meludah ke depan, jangan meludah ke sebelah kanan. Kerana di kanan itu adanya malaikat. Dan yang keempat, kita mencintai para malaikat. Selesailah perbincangan kita pada bab yang ke-8 pada petang ini. Alhamdulillah. Kalau tengok pada silibus, kita macam ada 2 bab lagi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan ya,
Saya ni sebenarnya tersilap ambil semula bab 9 dengan bab 10 ni. Kenapa saya kata tersilap? Sebab maklumat dekat bab 10 ni, 9 dengan 10 ni sebenarnya dah ada. Tengok. Kalau 10, 9 ni kan, golongan yang mendapat doa malaikat, tajuk ni sebenarnya bab 9 ni, kita dah bincang dekat bab ni sebenarnya. Dia duduk dekat bab. Dia dah ada sedikit pada bab yang kelima ni. Bab kelima ni. Bab kelima ni dekat mana? Nampak tak? Ni ya, menyampaikan ucapan selawat kepada Nabi ada, memohon keampunan untuk mukmin ada, mendoakan orang mukmin itu ada. Dah ada dah sebahagian daripadanya. Nanti saya akan kita akan ada yang tak ada dan ada yang dah kita bincang. Nanti kita bincang pada minggu hadapan insya-Allah. Minggu hadapan saya akan buat panjang sedikit, mungkin kita ambil 1 jam setengah, adalah siri akhir sebelum kita masuk Ramadan untuk tajuk malaikat. Kalau petang ni, ini adalah siri yang ke-24. Jadi minggu depan siri akhir, siri yang ke-25, kita akan bincang tentang ni. Orang yang mendapat doa malaikat dengan orang yang mendapat laknat malaikat. Yang dapat laknat malaikat ni sebenarnya kita dah cerita dah. Nampak tak? Yang mencela dan mencaci para sahabat. Kita dah bincang dekat bab ni hari tu. Bab melaknat orang kafir. Kita dah cerita dah sebenarnya dekat bab yang ke-6. Cuma saya terambil balik semula. Lepas saya semak, macam sama. Betul, rupanya sama. Okey. Orang yang melakukan kemungkaran di kota Mekah, kita dah cerita pada bab sebelum ni. Menzalimi penduduk Mekah, menisbahkan diri kepada ayahnya, membatalkan jaminan. Yang ni tak ada lagi. Jadi minggu depan ni tak banyak. Walaupun bab 9 dengan 10 nampak macam banyak lagi ni. Tak, sebenarnya bab 9 ni ada beberapa topik yang telah kita ceritakan, termasuklah bab ke-10. Sebab tu saya kata minggu depan kita akan masuk kepada bab yang siri yang terakhir, cerita tentang tajuk malaikah. InsyaAllah Ahad minggu depan. Tapi kita akan buat dalam tempoh 1 jam setengah. Setengah jam tu untuk kita buat kesimpulan mana-mana yang kita nak tambah lagi maklumat sebelum kita mengkhatamkan tajuk malaikah. Kerana selepas Ramadan kita akan bincangkan lagi tajuk yang berkaitan dengan rukun iman. Saya tengah menyusun tajuk untuk bincangkan tentang takdir. Ya, kerana kita dah ada tajuk tentang jin. Ustaz Abdullah Bukhari dan nak habis pun. Saya rasa dalam hari besok malam slot beliau rasanya mungkin itu yang akhir rasanya. Beliau siri yang ke-15 cerita pasal perang gerila dengan syaitan. Jadi saya telah cover dengan tajuk malaikat. Okey. Jadi insya-Allah nanti kita bincang-bincangkan lagi pada sesi yang akan datang. Jadi minggu depan tu siri akhir lah. Banyak siri akhir dah. Kita dah habis suratul Mulk, dah habis dah akhir. Kita nak habiskan nama-nama surah minggu depan. Nak habiskan modul-modul termasuklah tentang malaikat. Okay, InsyaAllah. Ada sebarang perkongsian, ada maklumat tambahan tak? Ada soalan tak? Yang boleh saya bantu, mana-mana yang boleh. Okey, terima kasih kepada Kak Liza kerana jazakillahu khairah kerana berkongsikan link bagi artikel yang kita rujuk di laman Sesawang Jabatan Mufti. Okey, ada pertanyaan? Okey, nota, tentang nota insya-Allah Tuan berikan saya sedikit waktu untuk saya mengqadakkan mana-mana nota yang belum siap. Nota rasanya yang saya rasa belum siap yang ni. Bab nombor 7. Bab 7 tak ada lagi. Bab 7 dengan bab 8. InsyaAllah nanti saya akan memang sebelum
apa-apa pun insya-Allah, mana-mana nota yang masih tertunggak tu insya-Allah nanti akan dikemaskinikan, nanti akan diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu kita gabungkan daripada siri 1 sampailah siri-siri yang kita akan pelajari pada minggu depan. Jadi saya mohon maaf lah jika tidak sempat untuk menyediakan nota rujukan. Alhamdulillah. Dapat juga kita belajar tentang apa? Tentang malaikat. Kan selama ni kita duk hafal nama 10 malaikat. Tapi Alhamdulillah. Kita rasa hidup kita ni, kita dapat rasa kewujudan malaikat tu. Moga-moga kita semua bertambah iman kita. Ya, kita semakin dapat membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Kita dapat rasa yang rukun iman no. Beriman pada malaikat. Macam mana beriman pada malaikat? Alhamdulillah, hasil rahmat, kesan daripada rahmat Allah, hidayah dan petunjuk dari Allah. Kita sama-sama dah sampai minggu yang ke-25, siri ke-25 pada petang ini. Untuk kita, siri ke-24, minggu depan 25 rasanya kan? 24 kan? 24 rasanya. Okey. Baik, ada apa-apa pertanyaan yang boleh dikongsikan? Ada sebarang penambahbaikan ke? Sangat dihalu-halukan. Ada. Ustaz, Assalamualaikum, nak tanya. Ya, silakan puan. Kalau tanya Hal meludah sebelah kiri yang Ustaz cakap tadi itu. Okey. Di segi praktikalnya, di segi praktikal, adakah kita punya pergerakan tu lebih daripada 3 kali berturut-turut kalau kita nak meludah ataupun nak buang sisa makanan ke pakaian kita, ataupun kalau untuk orang perempuan mestilah melibatkan telekung kan. Jadi adakah telekung tu nanti kita anggap dia macam dah kotor pula? Okey. Meludah tadi tu kita dah sebut tadi. Ya, sebab kali hadis tu Nabi buat macam tu. Sebab dia ada sisa makanan kan. Tapi kalau kita bentuk air liur tu kita boleh telan dia sebab dia tak boleh nak takkan kita nak simpan kan, kita boleh telan dia. Tapi kalau sisa makanan tadi tu kita takut tertelan, maka kita boleh keluarkan dia lah. Maksudnya di situ. Okey, tak, dia isu dia pasal solat tu lebih utama ketika itu daripada membatalkan solat, maka pasal memang Nabi buat seperti itu. Yang kedua, pergerakan. Okey, sebenarnya isu pergerakan ni dia ada perincian dia. Sebenarnya pergerakan dalam solat ni, pergerakan yang Nabi larang yang boleh membatalkan solat adalah pergerakan yang luar daripada keperluan. Tapi kalau pergerakan yang perlu, maka dibenarkan bergerak lebih pada 3 kali. Yang lebih 3 kali itu adalah pergerakan yang luar daripada keperluan. Okey, kalau kita tengok contoh. Sekejap ya. Kalau kita tengok contoh. Okey, sekejap. Okey, sekejap. Kita tengok dalam fatwa ni, tengok saya tunjukkan. Okey. Nampak tak? Bergerak lebih daripada 3 kali akibat penyakit Parkinson. Nampak tak saya paparkan ni? Nampak Ustaz. Okey, mari kita tengok. Bergerak lebih 3 kali. Dia jawab soalan yang puan tadi juga. Okey. Kita tengok kita lihat apa dalam mazhab Syafi'i. Tengok ya. Okey, jawab soalan puan tadi tu sangat baik. Jazakillah khairah untuk kita bincang pergerakan lebih, bukan sekadar pada buatan meludah tadi, tapi benda yang lain. Okey, berkaitan bergerak lebih daripada 3 kali secara berturut-turut di dalam solat adalah membatalkan solat mengikut mazhab Syafi'i. Kenapa dia ambil 3? Kerana dikira pergerakan yang banyak. Kita baca apa ulasan Al-Imam An-Nawawi. Dia kata jika seseorang itu sengaja melakukan perbuatan pergerakan tu di dalam solat selain daripada perbuatan asal dalam solat. Macam kita kena bergerak, macam rukuk kena bergerak, sujud kena bergerak, itu dia kata
Sekalipun perbuatan itu daripada jenis perbuatan salat, maka batallah solatnya kecuali jika dia terlupa. Adapun jika perbuatan bukan daripada perbuatan solat, maka batal solat itu jika perbuatan itu banyak pada uruf dan tidak batal jika perbuatan itu sedikit pada uruf. Uruf ni maksudnya macam ni. Uruf ni dia macam bahasa uruf ni Kebiasaan pada satu tempat. Kebiasaan yang kita faham perbuatan tu dia berbentuk bergerak. Okey. Kita tengok dekat sini. Kejap ya, kita tengok dekat sini. Okey. Jawapan dekat soalan ni dia sebut di sini. Tengok ya. Kalau kita rujuk dalam kitab Asy-Syatiri, dalam Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mengatakan, beliau mengatakan kalau perbuatan tu 2 atau 3 berturut-turut, bukan untuk tujuan bermain dan tidak termasuk darurat, maka ia tidak dibenarkan. Tapi maksud dia, kalau kita baca dekat sini, kalau penyakit Parkinson kan suka nak kawal. Maksudnya kalau kita perlu bergerak lebih, sebenarnya tak apa. Yang dimasukkan dengan 3 tu sebenarnya adalah pergerakan yang bukan pergerakan yang perlu sebenarnya. Bukan pergerakan yang perlu. Tetapi kalau pergerakan yang perlu, kan, seperti mana sebenarnya ada hadis yang Nabi bergerak. Contoh. Ada pergerakan yang wajib lah. Bergerak wajib. Contohnya macam kita nak sambung soft. Kita nak sambung soft terputus. Kita nak bergerak macam mana? Nak menyambung soft tu wajib. Bergerak dekat situ sebab bergerak yang perlu. Maka kalau dia bergerak yang perlu untuk sambung soft, bergeraklah. Yang ulama bincang 3 tu sebenarnya dikaitkan dengan pergerakan-pergerakan yang di luar daripada keperluan. Macam begitu juga macam di zaman Nabi dulu yang mereka bertukar kiblat. 360 darjah kiblat kan. Mula-mula menghadap Masjid Al-Aqsa. Lepas tu kena menghadap Kaabah. Macam mana mereka bergerak? Adakah mereka bergerak kira 1, 2, 3? Betul tak? Jadi mereka bergerak. Tapi bergerak tu bergerak yang ada keperluan kena bergerak. Begitu juga pergerakan, ada pergerakan yang seperti mana pergerakan kalau di zaman Nabi SAW dulu, Nabi pernah bergerak untuk buka pintu Aisyah nak masuk dalam solat. Nabi tengah solat, tapi Aisyah nak masuk, pintu terkunci. Nabi bergerak pergi dekat pintu. Nabi buka kan. Tapi tak adalah Nabi kata, oh engkau rupanya. Tak ada. Nabi cakap, buka tapi Nabi solat kat situ. Dia panggil pergerakan. Ada pergerakan yang dibenarkan. Ada pergerakan yang tidak dibenarkan. Jadi ulama kata yang berturut-turut itu sebenarnya adalah pergerakan yang di luar daripada keperluan. Kan macam kita masuk benda gatal dekat tubuh badan kita kan. Takkan kita nak garu dia ikut 1, 2, dia boleh menghilangkan khusyuk. Lepas tu makan masa pula ganggu kita. Kita garu je seperti biasa. Kalau macam kita bergerak terputus soft tadi, kita janganlah buat macam kita berlumba berlari pula. Kan? Tapi kita bergerak macam biasa bergerak. Sebab pergerakan yang perlu. Sebab soft dah terputus. Jadi pergerakan ni dia perlu diperbincangkan lagi dengan lebih mendalam lah. Dia tidak semua pergerakan, maksudnya tak semua perkara perlu, tak boleh lebih 3. Itu tak, dia perlu diperbincangkan lagi. Itu tak jelas tentang lebih 3 tu. Yang kalau ludah ataupun sisa makanan dekat pakaian kita ataupun telekung, dia tak di consider macam kotor ke? Tak. Sebab hadis tadi Nabi sebut macam tu.
Okey, so maksudnya walaupun dia ada dekat kita punya telekung, it's okay lah, kita boleh. Okey, boleh sebab dia hukum besar dia boleh batalkan solat. Jadi itu seperti mana hadis tu, maksudnya ia dibenarkan. Kita baca pada hadis tadi tu kan. Boleh. Lagi satu kan Ustaz, dia bukan najis pun. Yalah, isu dibincangkan najis daripada air liur semua tu kan. Itu dibincangkan lah. Tapi dalam kes tadi tu memang kes yang perlu, sebab takut kita tertelan boleh membatalkan solat. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, waktu. Okey, ada mana-mana pertanyaan lain? Jadi soalan ni yang gerak 3 tadi, yang najis tadi tu memang ada di dalam hadis Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Okey, jadi ada mana-mana pertanyaan lain? Ada? Tiada, kita hukum sekejap. Okey, saya nak tunjukkan pada tuan-puan sekalian. Okay. Kalau tuan-tuan nak tengok tentang air najis kan, air liur tu, tuan nampak saya paparkan ni. Saya paparkan nota ni. Nampak tak tajuk ni? Hukum air liur, tapi ni air liur, tapi ni air liur ketika tidur, dia beza sebab dia ni hukum air liur ketika dia tidur. Ni tadi tu kita makan, kita tak tidur lagi. Dia baru dalam makanan. So dia ada perbezaan lah. So dia dianggap sebagai najis tak? Apa hukum air liur keluar ketika kita tidur dan ia terkena pada baju, adakah dianggap sebagai najis? Dekat sini. Jadi kalau kita tengok dekat sini, nampak tak ni? Berkenaan air liur yang keluar ketika tidur, para ulama menyatakan jika ianya dari mulut maka hukumnya suci. Jika ia dari perut maka dia adalah najis. Ada di antara air liur yang keluar dari kawasan lahwat anak tekak maka ia adalah suci. Jika ia keluar mengalir dari perut maka ia adalah najis secara ijma'. Dan cara mengenalinya melihat pada tanda dan kebiasaan. Jika ia mengalir dari mulut sejak dia mula tidur dan basah serta terputus sepanjang dia tidur dan kering air tadi dari mulutnya dan dari tempat tidurnya, maka ia dari mulut. Manakala jika sepanjang dia tidur dia merasakan basah, sentiasa basah, maka ia adalah daripada perut. Itu yang kena dibaca dengan lebih jelas lah dekat sini. Okey. Ya, ini tentang hukum air liur tadi. Okay. Ada pertanyaan lain, banyak kita belajar hari ini, boleh baca. InsyaAllah, moga-moga kita dapat banyak ilmu tambahan. Dia pasal hukum hakam ni, dia memang perlu perincian. Tapi kalau kita ada rujuk artikel dekat fatwa ni senanglah, pasal artikel yang tertulis ni dia telah dibuat kajian, telah dibuat saringan, jadi senang sangat. Kita ucapkan jazakumullahu khair ya kepada penyedia-penyedia artikel ini. Banyak sangat manfaat yang boleh kita dapat. Baik, jika tiada kita jumpa insya-Allah pada minggu depan, siri yang terakhir cerita tentang malaikat. Jadi kalau tuan-tuan ada cadangan ya, kalau ada cadangan tajuk yang hendak kita kupas, insya-Allah nanti saya timbang tara dan saya perlu, kalau tajuk itu bersesuaian kena pada visi dan misi Akademi Tadabbur, nanti saya akan bawa. Dia sebenarnya walaupun kami ini di Akademi Tadabbur Malaysia, orang ingat bukan Tadabbur Al-Quran kan. Sebenarnya tajuk malaikat ni sebenarnya
Memang kita tak bincang ayat Quran, kupas ayat Quran. Tapi tajuk malaikat ni, dia tajuk yang macam kita belajar tadi 2 ayat terakhir pagi tadi kan. Dia ada kaitan sebenarnya. Jadi kita nak perbagaikan sedikit lah supaya dia tidaklah hanya pada kupasan ayat semata-mata. Jadi kalau kita ada tajuk yang nak dikongsikan, seperti mana ada yang mencadangkan nak buat tajuk Asmaul Al-Husna, insya-Allah tu dalam senarai. Cuma saya nak mencari guru-gurunya yang sedang saya timbang tara, yang mana bersesuaian untuk ditampilkan. Kalau ada tajuk lain, dialu-alukan ya. Dialu-alukan. Sebab semua kelas anjuran Akademi Tadabbur ni dia berjalan semuanya atas asbab sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Sumbangan itu akan digunakan sehinggalah tak ada langsung dah sumbangan. Jadi kalau ada sumbangan, insya-Allah kita buat. Tapi kalau tak ada pun, insya-Allah kita buat jugalah dengan kadar yang mampu. Sebab saya perlu memberikan sedikit sagu hati kepada ustaz-ustaz saya. Saya ada 6 tenaga pengajar yang perlu kita fikirkan kebajikan mereka. Jadi kalau ada cadangan tajuk, perlu saya guna ada guru-guru lain, insya-Allah saya sangat alu-alukan pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang paling penting, sambil kita infak, kita dapat belajar, kita dapat sebarkan ilmu. Kita fikirkan untuk kehidupan kita nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Kalau kita ikutkan waktu petang ni kadang nak rehat juga kan. Tapi kita dah tak banyak masa dah sebenarnya. Cukup kita ambil 1 jam cukup. Nanti kelas-kelas akan datang pun insya-Allah nanti kita akan aturkan selama 1 jam je. Kita tak akan buat kelas lebih lah kot daripada 1,5 jam insya-Allah. Kita cuba ambil dalam pertengahan. Sebab kelas sedang diatur insya-Allah, kelas-kelas yang baru. Kita tuan-tuan perempuan, terima kasih banyak-banyak ya kepada tuan-tuan perempuan semua di atas komitmen, di atas kesudian mengikuti perbincangan kita, kepada yang memberikan bantuan secara langsung dan tak langsung. Jadi hanya Allah je boleh membalas segala jasa baik tuan-tuan dan perempuan. Jazakumullahu khairah, barakallahu fikum. Kalau saya ada tersalah ataupun ulasan saya perlukan perincian lain, tolong memberikan maklum balas. Tambah-tambah lagi pada jawapan pada soalan-soalan fiqh tadi, kalau siapa-siapa yang dengar secara rakaman apa yang saya sampaikan ini kurang tepat, tolong betulkan ya, tolong betulkan. Kerana tak salah pun untuk kita membetulkan apa yang salah. Yang salah kalau kita tak nak membetulkan apa yang salah. Jadi ilmu ni kita perlu sama-sama kita pelajari. Agama ni dia dibina di atas an-nasihah. Sesudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.